أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الجنة. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Para penonton sekalian, para jemaah, kaum muslimin, muslimat, khususnya jemaah Masjid Kasim, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para jemaah sekalian? Semoga Allah Ta'ala memberikan kesihatan kepada para jemaah sekalian. Diberikan kita perlindungan daripada segala membahaya, daripada segala penyakit berjangkit, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Para penonton rahimakumullah, insyaAllah kita seperti biasa mempelajari buku indahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga. Dan insyaAllah pada hari ini kita nak membicarakan tajuk berkenaan wasiat baginda tentang amalan masuk syurga sekeluarga para jemaah. Masuk syurga satu family. Siapa yang tak nak? Dan ini kita akan lihat daripada ayat Al-Quran, begitu malahan wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara tentang insya-Allah boleh masuk syurga secara satu keluarga, insya-Allah. Keturunannya, mak bapak, macam ibarat macam orang pergi hari raya kan, datang rumah orang, apa dipanggil apa, sedondon. Mana pakaian ni semua sama. Jadi ini dunia lah, kita tak tahu di hari akhirat. Tetapi sebenarnya ada ayat Al-Quran Karim menerangkan ada family-family yang masuk syurga satu kali harum, satu keluarga. InsyaAllah kita akan bicarakan, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Dan kita seperti biasa mulakan pengajian kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke syurga sebagai satu family, tidak bergaduh-gaduh. Kita insya-Allah diberikan kita syurga Jannatul Naim, Jannatul Firdaus al-A'la. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila al-habibil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Para penonton rahimakumullah, tajuk kita pada hari ini berkenaan antara wasiat baginda amalan masuk syurga sekeluarga, insya-Allah. Para jemaah rahimakumullah, sebenarnya tajuk ini ada dibicarakan oleh ada seorang asatizah kita bicarakan tajuk ini. Cuma saya perasan tajuk ini maknanya kita boleh luaskan lagi. Saya perlu tambah beberapa perkara dan sesuai dalam buku ini yang kita bincangkan. Jadi tajuk ini makna saya suka nak ketengahkan, mungkin sebagai tambahan daripada apa yang telah dibincangkan oleh ada seorang ustaz pun bicarakan tajuk yang sama. Cuma saya nak tambah beberapa perkara yang begitu menarik untuk kita ketengahkan. Baik, sebenarnya sebagai mukadimah ni dalam Al-Quran, dalam Al-Quranul Karim, isu keluarga di padang mahsyar ni ada diterangkan agak secara detail. Yang mana kita akan lihat dua family yang berbeza di padang mahsyar di hari kiamat, di hari akhirat nanti. Yang mana satu keluarga boleh diistilahkan sebagai keluarga yang bergaduh, keluarga yang berantakan.
tidak mahu merapat antara satu dengan lain, melarikan diri antara satu dengan yang lain. Ini satu family yang Al-Quran terangkan secara detail, satu family yang berantakan. Satu lagi family diterangkan Al-Quran yang mana mereka ini masuk syurga secara family, satu family. Dan ini juga ada diterangkan Al-Quran dengan cara yang begitu jelas. Jadi daripada ayat Al-Quran menunjukkan bahawa di sana ada satu golongan family yang bergaduh dan ada yang bukan bergaduh. Dia langsung tak nak jumpa family dia di padang mahsyar. Yang satu lagi golongan yang mana mereka boleh masuk syurga, satu family, satu keturunan lagi. Tak tahu berapa banyak keturunan tapi masuk sama-sama. Seronok Mana ini datuk saya, ini moyang, ini oneng-oneng yang barulah dicucu, cicit, bawah semua. Masuk syurga sama-sama. Ini yang kita nak. Tapi yang satu lagi golongan Al-Quran sebut mereka berpisah dan mereka memang sengaja nak berpisah, tak nak jumpa. Kita sepatutnya kalau kat dunia, kita kalau apa-apa berlaku, kita cari siapa anak kita, cari siapa mak bapak kita mana mak, mana anak, mana akan tanya family, mana semua. Kalau berlaku macam sekarang COVID, semua tanya anak ni. Tapi heran ada satu golongan manusia di padang mahsyar, dia lari daripada family dia. Dia tak mau jumpa mak bapak dia, yang mak bapak tak nak jumpa anak-anak. Jadi ini yang para jemaah, mudah-mudahan ini memberi manfaat kepada kita lah. Dan baik, kita bicarakan berkenaan yang pertama sekali, keluarga yang berantakan ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Surah Abasa kalau tak silap ayat 34. Di mana Al-Quran menjelaskan agak detail yauma yafirrul mar, ketika itu di padang mahsyar di hari akhirat ada orang melarikan diri daripada adik-beradik dia, wa ummihi wa abi, daripada mak dan daripada bapa dia. Patut ketika dalam keadaan susah mereka cari mana mak aku, mana adik-beradik, dia lari daripada semua. Wa sahibatihi wa bani, dan dia lari daripada kawan-kawan dia dan anak-anak dia. Satu perkara yang aneh di sini. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni, di mana ketika itu setiap orang sya'nun yughni, masing-masing hal masing-masing. Takut nak jumpa family, takut nak jumpa adik-beradik, takut nak jumpa mak bapak. Sebab apa? Ini di sini para ulama ada terangkan. Ini mungkin sebab dia nak tuntut, mungkin dia nak, yang mak dia, bapak lari daripada anak, takut anak tuntut, yang anak lari daripada mak bapak, pasal takut tuntut dan sebagainya. Jadi ada yang menafsirkan maksud di sini ialah golongan orang yang tidak beriman. Ada yang maksudkan di sini golongan yang mana mereka tidak dididik ataupun mereka tak mahu didikan agama, mereka lari daripada didikan agama, maka hari akhir mereka merasa takut dituntut. Anak tuntut, mak bapak aku tidak mengajar aku agama, jadi mak bapak lari. Ataupun anak lari daripada mak bapak pasal takut mereka dikata sebagai anak derhaka, lari cabut dan sebagainya. Ini satu golongan yang mana mereka melarikan diri daripada family. Satu lagi golongan Al-Quran menyebut di mana satu family masuk syurga. Ini pun agak detail di mana dalam surah At-Tur ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama aladnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Masya-Allah, ni pada saya agak detail. Satu golongan lagi di mana orang yang beriman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan diikuti oleh zuriatnya, keturunannya atas dasar keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka Allah Ta'ala akan combinekan, masukkan zuriat di keturunan di semua satu family bersama mereka. Wa ma aladnahum min amalihim min syai', dan Allah Ta'ala sekali-sekali tidak mengurangkan pahala orang yang amalan-amalan soleh mereka. Ialah maknanya dilihat pada mana satu daripada bapa ataupun anak yang banyak amalan. Kalau sekiranya bapa, mak banyak amalan, anak-anak yang kurang amalan ni akan ikut mak bapak dan mendapat syurga yang tinggi. Kalau sekiranya anak-anak pula banyak amalan soleh, mak bapak kurang,
maka mak bapak akan ikut anak untuk mendapat syurga yang tinggi, dan Allah Ta'ala tidak mengurangkan sedikit pun pahala anak tersebut ataupun pahala bapa tersebut. Jadi ini berkat. Sebab tu orang-orang yang ada keturunan yang family yang bagus, bapa orang baik, datuk orang soleh, moyang ulama besar, cucu pun orang alim, cicit pun orang hebat. Jadi ini keturunan ni semua sama-sama. Tapi dilihat daripada semua ni, mana yang paling hebat. Kalau sekiranya datuk dia yang kira ulama besar, orang soleh besar, jadi anak-anak dia semua akan ikut mendapat syurga yang paling tinggi sesuai dengan datuk dia. Kalau anak dia yang kecil, cucu dia pula yang memang orang soleh, yang hebat, mati syahid contohnya, jadi yang lain semua ikut masuk syurga yang paling tinggi berkat daripada cucu dia tadi. Jadi ini yang Al-Quran menyebut, alhaqna bihim dzurriyyatahum, ikut, wa ma alatnahum min amalihim syai'. Walaupun mereka ikut, ramai-ramai ikut pun tidak mengurangkan pahala yang pertama yang dapat syurga paling tinggi. Kemudian Al-Quran mengatakan kullu mri'in bima kasaba rahin, dan setiap seseorang menanggung dosa lah. Ini bab pahala tidak mengurangkan pahala, tetapi bab dosa masing-masing tanggung dosa masing-masing. Ya, contoh gini, katakanlah si anak ada buat jenayah, anak mungkin dia pengedar dadak, mak bapak tak akan diheret. Kenapa? Mana mak bapak kena tanggung semua dosa-dosa anak? Tidak. Sebab anak mungkin tak nak dengar cakap mak bapak, kau kena tinggalkan ni pengedar dadak. Anak degil jadi pengedar dadak, jadi anak akan tanggung sendiri, mak bapak tak tanggung. Begitu juga kalau mak bapak contohnya buat jenayah, anak orang yang baik, jadi mak bapak kena tanggung sendiri. Jadi ini menerangkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nak menerangkan apa? Dua sifat Allah Taala. Pertama sifat Rahim, sifat Rahman Allah Taala, di mana orang yang amal soleh mendapat syurga yang paling tinggi, diikuti dengan family dia sekali. Dengan rahmat Allah. Patut mengurangkan pahala orang tersebut? Tak. Semua dapat masuk syurga. Dan yang kedua, menerangkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, iaitu sesiapa yang buat dosa, buat jahat, dia akan tanggung sendiri. Melainkan kalau mak bapak ada suruh tu lain lah. Kau kena jadi perompak. Siapalah ada mak bapak suruh anak jadi perompak. Selalunya 99% mak bapak akan inginkan anak jadi baik. Yang lagi 1% tu memang ada. Pernah saya dengar seorang ibu inginkan anak jadi, maaf cakaplah, jadi pelacur. Ini daripada 10 juta manusia mungkin ada satu ibu macam itulah. Teruk sangat. Jadi ini pengecualian lah. Para jemaah, jadi siapa-siapa yang ada buat jahat, tanggung sendiri. Habis. Tapi insyaAllah kalau mak bapak kalau boleh memberi syafaat, bantuan kepada anak, boleh selamat. Tapi kalau anak degil sangat macam mana? Jadi ini di sini ada hadis menyebut, idza dakhala ar-rajul al-jannah, jika seseorang itu masuk syurga, dia akan bertanya tentang mana bapa saya, mana isteri saya, anak saya. Maka para malaikat mengatakan, innahum, sesungguhnya mereka ni tidak mencapai darjat tinggi seperti kamu. Darjat kamu terlalu tinggi. Isteri kamu, anak-anak kamu rendah. Maka dia berminta, ya Allah, ya Rab, nak juga, Islam kata, nak juga anak aku, isteri aku, sama-sama. Maka Allah Ta'ala berfirman, fayu'mar bi'ilhaqin. Maka tak apalah, anak-anak mereka ni, zuriat mereka, keturunan ikut bapa dia yang soleh, yang baik. Untung kalau ada family kita orang-orang soleh ni. Begitu juga ada hadis menyebut, innallaha la yarfa'u darajah lil 'abd salih. Ada hadis menyebut sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat darjat seseorang itu dalam syurga, maka dia berkata, ya Rab, wahai Tuhanku, daripada mana saya dapat pahala yang banyak ni, sedangkan amalan saya, dia boleh tahulah tak berapa banyak. Maka dia kata, fayaqulu bi istighfar, dengan sebab doa anak kamu, doa keturunan kamu ni, orang-orang bawah kamu, doakan untuk kamu kebaikan, istighfar untuk kamu, maka kamu dapat pahala besar berkat mereka, cucu-cucu kamu semula. Jadi begitulah hebatnya, makna satu family ni boleh masuk syurga dengan berkat kerana satu dua orang soleh, yang lain semua ikut mendapat syurga yang paling tinggi. Baik, sekarang kita lihat di antara wasiat-wasiat baginda sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang boleh mempermudahkan. Selain daripada beriman, tadi Al-Quran menyebut keimanan, amalan-amalan kebaikan, membantu satu family masuk syurga. Baik, di sana juga sebagai tambahan,
amalan pertama tidak lain dan tidak bukan adalah didikan agama. Jadi seorang ibu, seorang mak, seorang ibu, seorang ayah perlulah pastikan anak-anak sekurang-kurangnya tahu sembahyang. Ini yang paling important. Jangan sampai anak pun tak tahu sembahyang, tak tahu baca Fatihah, tak tahu rukun Islam, ambil sembahyang, tak tahu istinja. Mak bapak wajib beri didikan agama. Walaupun katakanlah mak bapak pun tak tahu, kena ambil ustaz pergi panggil macam sekarang kita ada Zoom lah, ada macam-macam sekarang. Belajar. Jadi didik anak supaya sembahyang dan jauhi kejahatan, tahu benda-benda haram. Ada orang pula belajar buat sembahyang tapi buat haram pun dia ambil juga. Jadi rukun-rukun belajar dan benda-benda yang diharamkan kita ambil pun kita kena tinggalkan. Dan begitu juga kalau anak tak betul kena tegur penuh dengan kasih sayang dan bukan dayus. Makna kita lihat family kita buat dayus ni makna melihat benda jahat. Anak jadi tailong, anak pengidar dada, anak isap dada, minum arak, buat pelacuran. Mak bapak tak kisah, itu dayus. Jadi sekurang-kurangnya kita tegur anak kita jangan buat. Jangan minum arak. Engkau ni minum arak ni apa pasal? Kenapa engkau buat ni benda-benda haram? Kena tegur. Tapi kalau anak lepas tu degil, dah nasihat 10 kali, 20, degil juga, itu anak akan tanggung. Tapi kalau tidak dididik anak, langsung tidak ditegur, takut mak bapak nanti pun akan ditanggung di hari akhirat pasal tak tegur. Perlu ada teguran. Habis bagaimana pula anak mendapati bapak dia pula, mak bapak dia pula. Dia pun kadang-kadang ada kes. Anak, Masya Allah, seorang yang bagus, lulusan madrasah, lulusan agama. Sekali mak dia pakaian, ya Allah, seksa. Bukan seksi lagi, seksa. Bapak pun dah tak tahu apa pakaian. Jadi anak perlu tegur juga mak bapak. Cuma ialah pasal mak bapak ni teguran perlulah halus, lembut untuk jangan sampai mak bapak kata kau ni biadab. Padahal dia salah mak bapak. Tapi ialah mak bapak kena tegur dengan begitu halus. Jadi supaya mereka sedar. Jadi ini perlu ada didikan. Mana anak kalau ada ilmu agama didik orang tua dengan cara yang lembut. Dan begitu juga mak bapak tengok anak tak senonoh, tegur juga. Anak tak apa, mak bapak marah anak tak apa, pasal anak-anak pun tahu. Kadang-kadang saya perasan ada anak-anak lebih suka dimarah mak bapak daripada disayang. Saya sekali kena marah suka lagi. Ada satu hamba Allah saya dengar kena tegur mak bapak, makin sayang dengan mak bapak ni. Jadi ada masa-masa kita kena tegur, anak lagi sayang pada kita daripada kita diam, dia buat jahat kita diam. Anak-anak marah dengan mak bapak. Para jemaah rahimakumullah, didikan. Yang kedua antaranya juga ialah sentiasa berdoa untuk mendapat family yang soleh. Ini Al-Quran pun ada sebut doa dia, surah Furqan ayat 74, di mana Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pasangan-pasangan kami, isteri ataupun suami, dan zuriat kami, keturunan kami, qurrata a'yun, sedap mata memandang. Maknanya kalau isteri melihat suami, suami melihat isteri, tengok saja macam sejuk mata memandang. Tengok anak balik sekolah ke, anak duduk rumah baik, ibadah pun macam sejuk mata memandang. Anak pun lihat mak bapak pun, Masya Allah, bagus, dia tak ada bergaduh-bergaduh, happy anak-anak. Jadi ini antara doanya. Kadang-kadang kita biasa dengar di masjid-masjid, imam-imam baca Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, surah Furqan ayat 74. Ini perbanyakkan baca, memang mujarab barakah family, dan mudah-mudahan dengan berkat doa ini satu family masuk syurga sebagaimana dalam saya baca surah At-Tur tadi ayat 21. Yang ketiga antara wasiat baginda sallallahu alaihi wasallam untuk kebaikan dunia akhirat, iaitu apa dia? Sifat kasih sayang pada keluarga. Sifat kasih sayang pada keluarga sebagaimana hadis menyebut, yarhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kalau kita ada sifat rahmat pada yang di bumi ini, di langit para malaikat merahmati kita. Janganlah kita ni menjadi family yang bergaduh, ini caci mencaci, mak bapak mengutuk anak, anak mencaci mak bapak. Ya Allah, sekarang pun dah berlaku di mana family dah macam ini. Ya Allah, apa dah jadi. Jadi terutama mak bapak lah sebagai ketua rumah tangga, didik anak-anak
sifat rahmat. Makna bukan saja dengan family, dengan jiran-jiran, dengan kawan-kawan. Jangan jadi pembuli pula. Ada budak Melayu, dia bully kawan dia kat sekolah, dia bully kawan dia tempat kerja. Jadi sebab mungkin mak bapak tak tegur. Jadi kalau kita dah nampak anak-anak kita suka membuli adik dia, membuli, kita tegur. Ini perbuatan salah, dosa. Ingatkan. Jangan sampai ada orang sekarang pula didik anak dia tak nak tegur pula. Dia kata nak ikut cara Mak Saleh tak tegur anak. Mak Saleh pun saya perhatikan pun tegur juga. Jadi para jemaah, sifat kasih sayang. Dan akhir sekali yang keempat, antara wasiat juga baginda alaihi salatu wasallam, iaitu sabar kalau kematian orang yang tersayang dalam family. Kalau orang tersayang yang meninggal, mak kita, bapa kita ataupun anak kita, jadi disuruh sabar sebab ada hadis menyebut kalau kematian orang tersayang dan kita sabar dan redha, maka digantikan dengan syurga. Tidak ada tempat melainkan syurga. Redha dan sabar. Jadi ini antara wasiat-wasiat yang di mana baginda sallallahu alaihi wasallam ingatkan supaya mudah-mudahan satu family masuk syurga. Bukan yang tadi disebut ayat tadi, saat family bergaduh dekat padang mahsyar. Na'udzubillah min zalik. Sebelum saya akhiri sedikit lagi masa, ini berkenaan anak yang soleh ataupun bapa yang soleh, orang-orang soleh. Siapa sebenarnya orang-orang soleh? Macam mana kita nak tahu anak kita orang soleh ke, bapa kita, keturunan kita orang soleh? Di sini muka surat 380 yang indah yang bersama Rasulullah disebut, siapa orang soleh? Iaitu golongan yang dicintai Allah Ta'ala atau dipanggil para kekasih Allah. Golongan ini kadang-kala adalah dari golongan orang-orang biasa sahaja. Malahan ada kalanya mereka dari golongan orang yang miskin, yang tidak dipandang manusia, seperti hadis Nabi SAW, rubba ash'as aghbar. Saya terjemah Melayu dia, kemungkinan orang-orang yang kusut masai, miskin sekali, ditolak dari pintu-pintu kerana hina orang tersebut. Jika dia bersumpah, berdoa kepada Allah, nescaya dikabulkan hajat, riwayat Imam Muslim. Jadi jangan kita lihat kalau anak kita ni gitu-gitu, alah sudah tak guna. Tidak, kadang-kadang ada kekasih Allah, wali Allah ni, dia orang miskin. Tapi kerana sifat redha dia, sifat tawakal, sifat cinta pada Allah, sifat sabar dia. Jadi orang macam ini walaupun nampak kelihatan biasa-biasa, di sisi Allah mulia. Sebab tu anak-anak walaupun dia mungkin tak pandai, dia biasa, tapi dia orangnya sabar. Orangnya Masya Allah. Ini tanda-tanda orang yang salih, anak yang salih. Tak semesti anak salih mesti belajar jadi ustaz ke, belajar di kerja masjid ni lah, bagus kerja tersebut. Tapi orang salih dalaman, hati dia mulia, cinta pada Allah, dan seterusnya lah para jemaah. Jadi itu saja yang saya dapat sampaikan pada hari ini berkenaan wasiat baginda, amalan satu keluarga masuk syurga insya-Allah. Mudah-mudahan memberi manfaat. Dan saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.